Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ini kita belajar tentang sains tingkatan 3, bab 3 pengangkutan, 3.3 darah manusia. So apa yang awak perlu tahu, ada 4 yang isi penting dalam bab ni, iaitu yang pertama ialah komponen, yang kedua ialah antigen, yang ketiga antibody, dan yang keempat ialah derma dan terima darah. Okey, komponen darah terdiri daripada ampaian plasma darah. Plasma darah ni 90% air dan 10% bahan terlarut yang mengalir di dalam darah dan dia berbentuk kuning cair. Kemudian sel darah merah. Sel darah merah dia berbentuk dui cekung. Okey. Kemudian ada sel darah putih untuk menghalang jangkitan pada darah. Kemudian ada platelet untuk pembekuan darah. Okey. Sel darah merah ni yang penting sebab dia mengangkut oksigen dalam darah. Okey, kita tengok pula kumpulan darah manusia. So, kumpulan darah manusia kita tengok berdasarkan pada antigen dan dia kelaskan kepada 4 kumpulan darah, iaitu kumpulan darah A, kumpulan darah B, okey, kumpulan darah AB, okey, dan juga kumpulan darah O. Okey, bagaimana nak kelaskan ni? Dia kena tengok antigen di permukaan sel darah merah. Okey. So bila ada, katalah ini antigen A. So bila katalah ni sel darah merah, so antigen A yang ada di permukaan katalah ni adalah antigen A. So di permukaan sel darah merah, so darah ni dikelaskan sebagai darah jenis A. Okey. Kemudian kalau katalah antigen ni ialah antigen B, jadi antigen B jadi darah dikelaskan sebagai darah B. Okey. Dan kalau ada dua antigen A dan B, jadi darah dikelaskan sebagai darah A dan B. Kalau darah O, tiada langsung antigen yang berada di permukaan sel darah merah. Maksudnya tiada antigen A, tiada antigen B. So tak ada antigen A, tak ada antigen B yang melekat ataupun yang berada di permukaan sel darah merah. So itu adalah darah O. Sekarang kita tengok antibody pula. So antibody ni adalah dia terkandung di dalam plasma darah. Okey. So ingat yang tadi antigen dia di permukaan sel darah merah. Okey. So sekarang antibody dia ada antibody A dan antibody B. Okey. So ingat antibody dia di dalam plasma darah. Contoh antibody ni akan menyerang antigen yang sepadan dengannya dan menyebabkan penggumpalan darah berlaku. So hal ini dia boleh menyebabkan kematian. Okey, contoh anti-A akan menyerang antigen A dan antibody B akan menyerang antigen B. Jadi kalau dalam darah A antigennya ialah A, antibodinya ialah anti-B. Okey, sekali lagi saya ulang. Dalam jenis darah A, okey, dalam jenis darah A, jenis antigennya ialah A, tapi jenis antibodinya ialah anti-B. So anti-B ni maksudnya dia akan menyerang antigen B kalau nanti derma atau terima darah. Okey, untuk yang terakhir kita tengok derma dan terima darah. Okey, untuk derma dan terima darah, dia adalah bergantung kepada antibody darah dalam plasma darah tadi. Okey, so bila yang A dalam dia ada anti-B,
Okey, jadi A boleh derma darah kepada kelas yang sama. Okey, B boleh derma kepada B, AB boleh derma kepada AB, O boleh derma kepada O. Okey. Kemudian kita tengok kepada A. Okey, A, dalam A tadi dia ada anti-B. Jadi dia tak boleh derma kepada B. Okey. Kemudian untuk B juga, dia tak boleh juga derma kepada A sebab dia ada anti-A. Okey. So kita tengok pula darah A. Darah A dia boleh derma atau tidak kepada kumpulan darah AB. AB tadi dia tak ada mengandungi anti apa-apa. Jadi dia boleh terima ataupun AB boleh terima daripada A dan juga daripada B. Okey. Sama juga dengan O. Sebab itulah AB ni dipanggil sebagai penerima universal. Okey, untuk darah AB pula, okey, darah AB dia tak boleh derma kepada A sebab dalam A dia ada anti B. Sama juga dengan darah B. Okey. Kemudian untuk darah O pula. Okey, so kita tengok darah O. Darah O dia ada anti A dan anti B. Okey. So O dia boleh beri pada A dan juga B. So sebab itulah dia dipanggil sebagai penderma universal. Okey. So A tadi boleh derma ke tidak kepada O? Okey. A tak boleh derma pada O. B pun tak boleh. AB pun tak boleh. Okey. O hanya terima darah daripada O sahaja.